Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Seperti biasa kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat anda boleh menghubungi Astro Awani untuk kepimpinan. Astro Awani akan memberi peluang untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan begitu juga dengan sektor ekonomi, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini platform untuk anda suarakan isu ataupun inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, kita ingin kongsikan satu pengalaman yang ditempuhi oleh seorang anak muda ini dan beliau bekerja di sebuah syarikat besar. Namun impian untuk membantu ibunya dari segi untuk mengembangkan perniagaan tadika dan juga kelas mengaji tetap menjadi keutamaan. Dan walaupun berdepan dengan cabaran dan juga kekangan dalam perniagaan dengan krisis COVID-19 yang muncul baru-baru ini sejak daripada 18 Mac lalu, kita tahu adanya pelaksanaan PKP dan sebagainya. Jadi usaha itu telah pun membuahkan hasil selepas Afham Kamarudin berjaya membeli sebuah kereta buat ibunya, Nen Mahmud, bagi setengah orang. Pemberian itu mungkin kecil, tapi bagi seorang anak muda yang mempunyai semangat dalam bidang keusahawanan ini, itu adalah kejayaan yang sangat besar, Hakim. Dan tambahan pula dengan kegigihan untuk menuntut ilmu keusahawanan ini, bagaimana nak memajukan sesebuah perniagaan itu agar ia kekal relevan dan berdaya saing dalam industri. Dan untuk bercakap mengenai soal itu, kita sudah bersama di talian ketika ini melalui Skype individu ini sendiri, Afham Kamarudin. Assalamualaikum Afham, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Baik, sihat? Baik, alhamdulillah. Okey Afham, pertama sekali kita nak mendapat orang kata latar belakang ataupun background perniagaan yang dilakukan oleh Ibu Azham ini. Apa perniagaannya ataupun apa perusahaannya dan bagaimana ianya boleh bermula? Okey, baik. Pertama kali tu terima kasihlah kepada Astro Awani menjemput saya pada pagi ini. Peluang yang besarlah alhamdulillah. And pada mulanya tu mak saya ni memang memang orang yang dia selalu mengajar Al-Quran lah sebelum ni. Dia dah pernah mengajar Al-Quran dah lebih 10 tahun lah. Dan dah lebih 15 tahun lah sebenarnya dia mengajar Al-Quran di rumah orang. Dia mengajar Al-Quran di rumah dia sendiri. Lepas tu pada tahun 2017 tu dia berminat dengan satu franchise ni, iaitu Al-Baghdadi. Jadi mak saya pun ambillah franchise Al-Baghdadi ini dan membawa ke Sungai Petani, iaitu jadilah nama kelas Al-Quran Al-Baghdadi Cindajaya Sungai Petani. Lepas tu pada tahun 2017 tu saya masih belajar semester akhir. Jadi saya hanya membantu mak saya, hanya sekadar mampulah. And then lepas tu pada tahun 2018 tu saya dah habis belajar. Saya terus membantu mak saya full time lah untuk kelas Al-Quran ni. Pada tahun 2018 juga mak saya dan saya membuka tadika di bawah Al-Baghdadi juga. Okey. Baik, Afham, kita tengok pada visual ni, saya tengok ada kanak-kanak, ada yang sudah pun dewasa. Mungkin dapat dikongsikan dengan kita semua, tadika ini bermula daripada umur berapa dan juga kelas pengajian ini, kelas mengaji ini bermula pada umur berapa pelajar-pelajarnya? Okey, kelas Al-Quran tu kami buka dari umur 18 sampai ke 70 lah. Kelas Al-Quran tu memang selalunya datang umur dari 30, 40, 70 pun ramai. Kadang tu maksudnya ramai orang tua lah dekat kelas tu. Kelas Al-Quran tu bila saya dapat
PM dari orang luar, banyakkan ramai yang tak boleh baca Al-Quran lah di luar sana. Itu satu realiti lah. And then untuk tadika pula, kami selalunya bila macam cuti sekolah, kami akan buka camp sekolah lah. Kami target umur dari 6 tahun sampai 12 tahun. Untuk tadika pula dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Afham, kalau kita lihat daripada visual yang dikongsikan oleh Afham ini, kita lihat cara ataupun teknik mengaji ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran ini mungkin sedikit berbeza. Saya lihat ada yang menggunakan objek tertentu. Mungkin Afham boleh kongsikan apakah pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran di pusat tuition ini. Okey. Untuk teknik pembelajaran Al-Quran ni, kami menggunakan teknik Al-Baghdadi. Teknik ni agak famous sekarang ni. Teknik Al-Baghdadi ni adalah menggunakan teknik ketuk-ketuk. Teknik ketuk-ketuk ni dia memberi satu kesan yang sangat baik bila kita belajar Al-Quran. Dia satu teknik yang orang kata apa, nampak macam untuk budak-budak, tapi sebenarnya sangat sesuai untuk orang tua-tua juga. Pelbagai peringkat umur lah sesuai. Ya. Dia kira teknik ini direka oleh Al-Baghdadi, iaitu pengasas dia Jalaluddin, Ustaz Jalaluddin. Okey, baik. Baik, Afham, kita ingin menyentuh dari segi dari sudut perniagaan pula. Sebenarnya ketika PKP itu bagaimana agaknya perniagaan yang dijalankan oleh Nan Mahmud dan juga Afham sendiri terjejas, dan katanya sebelum ini mungkin dari segi kapasiti peserta ataupun pelajar-pelajarnya mungkin sedikit, tetapi dapat melonjakkan kepada satu kapasiti ataupun satu bilangan yang besar selepas PKP ini. Mungkin apa yang mungkin nak dikongsikan dengan kita semua dari segi cabaran ketika PKP dan juga apa strategi yang digunakan selepas melihat kepada jumlah itu meningkat dari segi pesertanya. Okey, baik. Pada mulanya tu agak susah lah. Untuk tahun 2017 tu memang struggle lah untuk naikkan kelas Al-Quran ni. Kira apa, mak saya ni memang dia kuat lah. Dia selalu datang ke Kuala Lumpur untuk apa, ambil kursus latihan dengan Al-Baghdadi. Lepas tu dugaan pada 2017 juga, kami ni bila dah set up kelas nak mencari pelajar lah. Bila saya buat iklan pun tak ramai student. Hanya pada 2017 tu dalam 10 ke 15 student je. Lepas tu pada Januari 2018 tu saya dah habis belajar. Saya pun teruskan full time membantu mak saya lah. Pada masa tu juga saya belajar ilmu marketing, digital marketing. Al-Baghdadi jugalah membantu untuk dalam ilmu-ilmu marketing ni lah. Pada tahun 2018 tu, alhamdulillah dengan ilmu yang ada, saya meningkatkan dari 10 student ke 500 student menggunakan online marketing. Jadi itu adalah struggle yang dalam untuk membuka satu-satu bisnes kelas Al-Quran atau tuition lah. Pada masa COVID itu memang terkesan besar lah pada kami, di mana kelas memang tak boleh nak buka, and then kami pun cuba terus untuk buat full online kelas melalui Zoom. Alhamdulillah dapat sambutan juga, dan juga kami buat live di Facebook. Mak yang mengajar itu mak dengan abang saya. Tetapi dari segi kewangan tu memang teruklah. Itu je lah.
Bagaimana pada peringkat awalnya memang kita lihat tadi kita melihat kepada konteks bahawa Afsam menyebutkan bahawa mereka yang mengikuti kelas tambahan ataupun tuition ini adalah daripada pelbagai peringkat umur, dan apabila dalam konteks semasa ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini banyak perkara tidak boleh dilakukan. Betul. Dan kita terpaksa berubah atau beralih ke platform digital. Penerimaannya pada kesimpulannya memanglah seperti Abang sebutkan mendapat sambutan yang baik. Tapi bagaimana pada fasa awal, peringkat awal mereka ini ataupun murid-murid ini mengadaptasi dengan perubahan dengan teknik pengajaran biasa, mengajar guna teknik Al-Baghdadi ini nak ketuk-ketuk kena nampak lihat ada beberapa tekniknya tertentu dari segi tajwidnya dan sebagainya. Banyak lagi ya teknik seperti itu. Tapi bagaimana penerimaan? Adakah mereka boleh mengadaptasi kerana perubahan itu bukan semua orang mampu lakukan atau secara tiba-tiba, tapi mungkin ada setengah mereka perlu melakukannya secara berperingkat. Okey, baik. Pada mulanya tu memang agak susah lah untuk kita nak set up Zoom, lepas tu nak minta pelajar-pelajar punya masa untuk masuk dalam Zoom tu. Tapi bila kami plan, kami cuba untuk ajar juga bagi ilmu Al-Quran ni kepada pelajar-pelajar, tapi mereka ni, pelajar ni tetap sungguh-sungguh akan masuk ke dalam Zoom tu lah. Tapi kadang-kadang tu Zoom ni, kita tahu melalui Zoom ni dia ada yang pelajar tak dapat, ada yang internet tersekat. Jadi dia satu platform yang patutnya bagus, tapi di atas sedikit ada kekangan ya. Problem macam tu dia jadi agak susah lah sebenarnya untuk belajar. Apa maksud susah untuk belajar tu? Pertama kita melihat kepada kekangan dari segi untuk mendapatkan coverage ataupun line dan sebagainya. Adakah penggunaan media sosial ataupun penggunaan laman sosial seperti Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lain dalam Facebook dan sebagainya memberikan kekangan juga dari segi sudut pemahaman pelajar dan juga dari segi untuk kita berinteraksi antara guru dan juga peserta-peserta itu? Selalunya untuk berinteraksi tu dia kurang lah, sebab kita terpaksa mutekan semua peserta, semua pelajar. Jadi dia tak ada two-way communication dekat situ. Jadi untuk pelajar tu sendiri dapat ilmu-ilmu tu dia macam tak sampai. Mungkin dari segi keberkesanan penyampaian ilmu tu mungkin agak sedikit kuranglah daripada kita belajar secara bersemuka. Ya, betul. Okey, Afham, kita banyak lagi nak tanya melihat kepada teknik ataupun strategi pemasarannya, juga teknik pengajarannya dengan Afham. Sebentar lagi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Kembali dalam segmen Realiti Rakyat di Awal Pagi, kita sedang bercakap mengenai bagaimana seorang anak muda membantu mengembangkan perniagaan ibunya, keluarganya, iaitu perusahaan kelas mengaji, kelas tambahan bagi mengajar Al-Quran, bacaan, memperhebat atau memperbaiki bacaan Al-Quran ini dan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Di mana perniagaan ini kita bersama dengan Afham Kamarudin, iaitu pengusaha pusat mengaji. Tadi kita sudah bercakap bagaimana Afham mampu berjaya membantu perniagaan ibu daripada 10 pelajar kepada 500 pelajar. Tetapi di masa sama, apabila berlakunya wabak COVID-19 ini, kita semua terpaksa beralih ke platform yang berbeza, iaitu platform digital. Bagaimana Afham dan juga perusahaan atau pusat mengaji ini berjaya mengekalkan
perniagaan dengan menggunakan platform secara dalam talian. Tetapi dalam masa sama Azham, adakah jumlah mereka yang mengaji ini ataupun orang kata subscription lah kan, ataupun mereka yang mengikuti ini berkurangan, dan bagaimana Azham menangani kekurangan tersebut, ataupun adakah berhadapan dengan apabila orang kadang berhenti subscribe macam membership ataupun keahlian di pusat gimnasium juga dibekukan, dan dia akan menjejaskan pengusaha pusat kecergasan dan kesihatan. Saya kira mungkin keadaan yang sama juga berlaku bagi pusat mengaji Azham ini. Adakah terkesan ataupun tidak? Okey, baik. Terima kasih. Memang terkesanlah dari segi COVID tu. Cuma kami macam mak ni, dia memang sentiasa nak mengajar orang, dia dah terbiasa. Jadi dia sentiasa cuba bantu juga. Kami cuba bantu buat video-video pendek. Kami akan masukkan ke dalam grup WhatsApp yang sedia ada. Jadi tapi video-video ni kadang-kadang sangat membantulah, membantu untuk pelajar-pelajar baru, even pelajar-pelajar lama pun kadang-kadang video-video pendek ni mereka akan tengok, oh ada silapnya di sini, membaca di sini. Jadi video-video pendek ni kami cuba bantu juga. Lepas tu mak selalu buat, masa PKP itu mak selalu buat live lah di Facebook. Jadi sedikit membantulah pelajar-pelajar untuk belajar juga time PKP tu. Lepas tu abang juga, abang Amak ni juga kadang buat kelas di Zoom lah untuk membantu pelajar-pelajar ni. Jadi tapi pelajar-pelajar ni memang berkurang lah, berkurang dari orang kata setiap masa tu dia akan berkurang. Macam dalam Zoom tu untuk awal PKP tu dalam 30 orang, lepas tu kurang ke 15 orang, ke 10 orang. Tapi sekarang ni kami cuba buka baliklah kelas tu. Memang berkurang lah, daripada 500 pelajar boleh katakan berkurang ke 150 ke 200 lah. Dan ini pastinya menjejaskan pendapatan bagi pihak pusat mengaji ini. Bagaimana menangani pengurangan pendapatan itu, dan adakah perniagaan ataupun perusahaan Afham dengan keluarga turut mendapatkan bantuan-bantuan ataupun geran-geran khas yang dikeluarkan melalui inisiatif Prihatin Rakyat? Okey, baik, terima kasih. Saya pada masa PKP tu kami cubalah untuk dapatkan bantuan-bantuan kerajaan ni, seperti pinjaman yang BSN tu. Tapi alhamdulillah saya dapat geran yang untuk usahawan. Untuk usahawan tu saya dapat, dan saya membantu sikitlah membayar bil-bil, membayar sewa rumah, sewa kedai, sewa tadika. Jadi grant tu amat banyak membantulah saya. Geran khas Prihatin bernilai RM3,000 untuk perniagaan yang mikro yang diberikan oleh kerajaan merupakan antara inisiatif yang dikeluarkan, yang diberikan oleh kerajaan bagi membantu aliran tunai ataupun membantu menghidupkan kembali perniagaan ataupun perusahaan mikro seperti yang dilakukan oleh Azham dan juga keluarganya. Dan dalam masa yang sama, Azham, kita lihat ketika ini, ketika kita sedang melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana banyak sektor-sektor sudah mula kembali dibuka. Adakah perniagaan ataupun perusahaan ini sudah kembali semula mencapai ke tahap sebelum ini secara perlahan-lahan, ataupun masih lagi berhadapan dengan sedikit kekangan? Dan adakah ketika ini masih lagi pakai teknik ataupun kaedah pembelajaran secara dalam talian, ataupun sudah mula dilakukan secara bersemuka? Okey, kami dah start buka kelas, dan tadika pun dah start buka seperti biasa. Cuma kami sentiasa patuhilah SOP semua tu. Sebelum buka tu pun memang kami dah
sanitize, kami dah susun meja kursi tadika dan kelas Al-Quran tu lah. Kami sekarang kira dah buka kelas seperti biasalah, secara bersua muka lah. Dan di online tu kami dah kurang lah sebab sekarang memang tak banyak dapat sambutan, dan pelajar untuk datang ke kelas tu memang berkurang lah, disebabkan situasi sekarang. Tetapi kami cubalah bantu juga yang mana yang memang pelajar yang nak belajar, dan kami limitedkanlah satu kelas tu. Afzam, apa perancangan ataupun strategi yang digunakan oleh Afzam dan juga keluarga untuk memastikan bahawa pusat mengaji ini terus hidup, dapat mampu menabur khidmat bakti, mengajar kepada mereka di luar sana? Ada strategi ataupun pendekatan bagi memastikan perniagaan ini terus dapat wujud dan tidak bergantung kepada bantuan ataupun geran yang diberikan oleh kerajaan? Kami akan sentiasa mencari pelajar lah, di Facebook, di Instagram, seperti sebelum inilah, di Facebook dan Instagram lah. Menggunakan platform media sosial? Afzam? Ya. Silakan. Ya. Okey. Menggunakan platform di media sosial? Ya, seperti sebelum ni pun kami menggunakan platform-platform media sosial, Facebook, Instagram untuk mencari pelajar lah, di mana saya akan sendiri kongsikan ilmu-ilmu untuk Al-Quran, untuk baca Al-Quran, dan ilmu-ilmu yang saya akan rakam-rakam video yang di kelas kami sendiri. Jadi kami akan sentiasa share. Setiap hari saya akan share di media sosial kami. Jadi pelajar-pelajar pun boleh belajar di situ, dan bila saya buka kelas baru saja, mereka ni banyakkan memang tertarik, banyakkan ramai yang akan PM saya dekat Facebook tu, macam mana nak datang kelas. Memang ramai, sebab di luar sana memang ramai yang masih lagi tidak boleh baca Al-Quran. Jadi situ kami mengambil peluang untuk membantu pelajar-pelajar di luar sana untuk membaca Al-Quran. Jadi di media sosial ni sangat membantu kami 100% untuk mencari pelajar-pelajar di luar sana. Okey, Afam, kita bercakap mengenai media sosial, platform atas talian ini. Pertama, ia memberi manfaat kepada Afham sebagai pengusaha kelas pengajian Al-Quran ini. Dia memberi manfaat dari segi untuk pemasaran dan sebagainya. Namun kedua, kita ingin melihat kepada dari segi keberkesanan untuk penyampaian ilmu itu. Jadi bagaimana sebenarnya sebagai pengusaha melihat kepentingan media sosial ini? Adakah hanya semata-mata untuk pemasaran tetapi bukan untuk penyampaian ilmu ataupun tidak berkesan untuk penyampaian ilmu? Okey, baik. Dia baik untuk dua-dua. Maksudnya untuk pemasaran dan juga untuk kita berkongsi ilmu. Sebab dekat Instagram dengan Facebook sekarang memang tempat kita berkongsi ilmu. Di samping itu untuk kita membuat pasaran tentang kelas kita. Berkongsi ilmu mungkin dapat memberikan kelebihan penggunaan media sosial ini, tapi dari segi untuk pengajian itu, dari segi kalau kita tahu adanya guru dan juga adanya peserta, kita dapat ada interaksi antara kedua itu. Bagaimana agaknya Afham melihat kepada penggunaan media sosial ini? Adakah ia memberikan satu keberkesanan yang begitu mantap ataupun pengajian secara bersemuka lebih mantap lagi daripada menggunakan media sosial ini? Okey, baik. Bagi saya dua-dua baik. Disebabkan untuk kalau macam media sosial ni lebih ramai yang akan dapat untuk belajar
di dalam media sosial ni dan juga bersuah muka ni adalah satu benda yang penting juga, sebab kita nak belajar tu sepatutnya kita kena belajar bersuah muka. Tapi di dalam media sosial ni kita untuk mengambil ilmu, untuk ya, Afzal, dalam bidang keusahawanan ini, pelbagai bidang ataupun cabang perniagaan boleh kita ceburi. Azham contohnya memilih untuk membantu untuk menceburi bidang keusahawanan, memberi fokus kepada pengajian ataupun pengajaran untuk memperbaiki teknik ataupun cara bacaan Al-Quran. Tetapi dalam masa sama, banyak lagi anak-anak muda di luar sana yang juga menceburi bidang keusahawanan dan juga perniagaan. Tetapi apa tips ataupun perkara yang boleh dikongsikan oleh Afzam kepada mereka di luar sana yang berhasrat untuk menceburi bidang perniagaan, tak kisahlah apa bidang sekalipun? Okey, baik. Saya ni tak adalah hebat mana pun. Dan di luar sana pun masih ramai anak muda yang lagi hebat dari saya dan jauh hebat dari saya. Cuma bagi saya ilmu tu memang perlu dicari setiap masa lah. Betul. Ilmu tak kisahlah ilmu apa pun, ilmu perniagaan ke, ilmu pelakonan ke, ilmu nak bercakap ke, ilmu agama ke, sentiasa kita kena cari. Walaupun kita dah belajar diploma ke universiti ke, kita tetap kena cari ilmu-ilmu yang lebih banyak. Baik, terima kasih Azham Kamarudin, pengusaha pusat mengaji, bersama berkongsi bagaimana beliau membantu keluarganya untuk bangkit kembali selepas berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang banyak menjejaskan perniagaan dan keusahawanan. Bagaimana kita boleh belajar, seperti yang disebutkan oleh Afzam tadi, untuk menuntut ilmu, sentiasa memperbaiki. Mungkin ini juga yang disebutkan dalam program-program ataupun inisiatif yang diberikan kerajaan, iaitu program upskilling dan juga reskilling yang disebutkan. Baik, terima kasih Afzam atas perkongsian tersebut. Sekian saja segmen Realiti Rakyat di awal ni pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.